Hello Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini terdapat satu perkara menarik dan info yang anda perlu tahu, di mana ini adalah perkenan daripada Agong, Titah Agong, dan sudah pasti ramai yang pasti berminat dan juga ingin tahu apa Titah Agong. Tuan-tuan dan puan-puan, yang di Pertuan Agong berkenan, akhirnya berkenan. Dan pada masa yang sama, hari ini 20 hari bulan adalah tarik mesyuarat ataupun mesyuarat perjumpaan mesyuarat khas SPR. Mesyuarat khas SPR bermula 2022, bermula pada 20 hari bulan tarik hari ini. Umum tarik penamaan calon dan mengundi. Akhirnya tidak lama lagi kita akan mengundi. Kita akan menghadapi PRU 15 dan sudah pasti ramai ahli politik, ramai calon bersedia. Ramai parti, gabungan, pakatan akan bersedia untuk menghadapi PRU 15. Kita tahu politik di Malaysia pada ketika ini sangat panas. Ada yang nak bergabung, ada yang tak nak bergabung, pakatan, gabungan, barisan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, politik di Malaysia hangat pada ketika ini dan sudah pasti pengundi, sudah pasti rakyat Malaysia penyokong akan bersedia untuk mengundi dalam PRU 15 untuk menentukan kerajaan. Ada yang kata semua parti penakut. Tidak ada satu parti pun yang berani meyakinkan parti mereka itu menunjukkan keyakinan mereka di dalam PRU 15 ini. Kenyataan daripada veteran politik bekas pemimpin UMNO yaitu Musa Hitam, bekas timbalan Perdana Menteri juga telah membuat kenyataan ini bahwa ramai yang takut menunjukkan keyakinan parti mereka menang. Menunjukkan keyakinan parti mereka akan menang PRU 15. Kenapa cakap begitu? Kenapa kita tidak boleh kenapa rakyat Malaysia ataupun kenapa bekas pemimpin UMNO ini, veteran politik ini membuat kenyataan bahwa parti-parti di Malaysia tidak ada satupun yang yakin dengan kemenangan parti mereka. Kenapa tidak ada satupun yang yakin dengan kemenangan parti mereka ini? Dan kenapa Musa Hitam membuat kenyataan bahwa UMNO juga tidak akan menang? Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sebagai ahli politik, beliau telah membuat kita tahu dia veteran politik. Kenapa beliau telah mengeluarkan kenyataan ini? Beliau juga berkata bahwa Barisan Nasional bakal kalah dan UMNO bakal tumbang. Dan setelah PRU 15 akan sedikit yang mengundi Barisan Nasional. Dalam kata lain, Barisan Nasional akan menjadi minoriti dan maksudnya sedikit pengundi mereka. Dalam pada masa yang sama, Hamzah Zainuddin juga ada membuat kenyataan baru-baru ini yang mengatakan jika BN kalah PRU 15, ramai akan sertai bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan, masing-masing akan cakap begitu, masing-masing mempertahankan parti, masing-masing menguatkan parti masing-masing. Jadi adakah anda setuju dengan kenyataan mereka? Antaranya adalah kenyataan Musa Hitam yang mengatakan UMNO akan menjadi minoriti setelah PRU 15 diadakan. Dalam kata lain, UMNO BN akan tumbang PRU 15. Belum bertanding, dah ada yang kata tumbang. Itu adalah kenyataan daripada Musa Hitam. Manakala Hamzah Zainuddin pula berkata, BN, Barisan Nasional, jika kalah PRU 15, ramai akan sertai bersatu. Maksudnya mungkin impak selepas PRU 15 itu dijalankan, selepas PRU 15 selesai, selepas pengundian selesai, ramai yang akan sertai bersatu.
ya masing-masing mengeluarkan keyakinan mereka. Tapi Musa Hitam pula melalui kenyataannya yang mengatakan tidak ada satu parti pun yang yakin menang PRU 15. Jadi kita juga berpikir, kenapa beliau mengeluarkan kenyataan begitu? Jadi kalau tidak ada yang yakin, siapa yang bakal memimpin negara kita? Ataupun mungkin itu sekadar kenyataan yang saja, kenyataan yang sempoi-sempoi, selamba saja. Tapi kita tahu Pakatan Harapan dipimpin oleh Anwar, UMNO pula presidennya Zahid Hamidi, dan yang lain-lain. Mesti mereka ada strategi masing-masing untuk memenangkan parti mereka, gabungan mereka dalam PRU 15. Pada masa yang sama, pembangkang pula tidak mahu bersatu, tidak mahu bergabung. Walaupun Presiden GTA, pengurusi GTA Tun Mahathir ada membuat kenyataan bahwa beliau ini menyeru semua pembangkang untuk bersatu dengan tujuan satu saja tujuan, yaitu menumbangkan UMNO. Itu kata Mahathir. Dan ada juga yang kata Mahathir buat begitu sebab nak selamatkan diri, sebab beliau ini tidak lagi ada nama di dalam politik Malaysia. Beliau ini tidak ada lagi influence yang kuat seperti dahulu. Beliau ini sudah tua, 97 tahun dan anak 100 tahun. Ada juga yang kata beliau patut bersara. Ada yang kata beliau patut bersara. Sampaikan istrinya Tun Dr. Siti Hasma pun sudah beri dia nasihat untuk bersara, tetapi dengan kekuatan istrinya itu sebagai seorang istri yang sentiasa supportif dengan Tun Mahathir, beliau ada mengeluarkan kenyataan bahwa Tun Mahathir jika nak bertanding dan menang, beliau boleh membenarkan Tun dengan syarat. Syaratnya ialah dia tidak dibenarkan untuk dikerumuni oleh ramai orang sebab dia sudah tua. Nanti bila dikerumuni, ajak bergambar, gambar sana sini, berkempen sana sini, sampai rumah Tun Dr. Siti Hasma yang tahu apa jadi dengan Mahathir. Dia yang jaga Mahathir, sebab itu dia telah memberi syarat itu. Selain daripada itu, dia juga kata jika Mahathir menang, istrinya hanya membenarkan Mahathir untuk memimpin negara ini sekali lagi, hanya dalam masa setahun. Jadi teman-teman, PRU 15 bakal menjelang hari ini. SPR akan mengumumkan tarik PRU 15. Hari ini mesyuarat khas SPR. Dan sudah pasti ramai yang menantikan pengumuman keputusan daripada SPR. Ramai yang akan menantikan keputusan SPR. Mesyuarat khas SPR bermula, umum tarik penamaan calon dan mengundi. Mesyuarat khas Suruhanjaya Pilihan Raya bermula 10.05 pagi bagi menentukan tarik penting PRU 15 dan juga tarik pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah turut dibincangkan dalam mesyuarat khas itu. Sejurus selepas mesyuarat yang dijadwal berakhir 12,5 hari, dijangka mengumumkan tarik penamaan calon, hari pengundian serta tarik writ pilihan raya, daftar pemilih yang akan digunakan serta persiapan untuk melaksanakan PRU 15 dan PRK Dun Bugaya. Mesyuarat yang dipengurusikan oleh pengurusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh itu dijangka berlangsung selama kira-kira 2 jam. Tuan-tuan dan puan-puan, SPR telah agenda meeting SPR ataupun mesyuarat SPR hari ini adalah untuk menentukan tarik penting PRU 15, itu pertama. Dan yang kedua, tarik PRK Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah turut dibincangkan dalam mesyuarat khas itu. Jadi kita tunggu keputusan daripada SPR apa yang bakal diputuskan hari ini, dan sudah pasti ini akan menggemparkan rakyat Malaysia. Dalam pada itu, Agong berkenan terima menghadap perpisahan 2 duta besar asing. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan berangkat ke majlis menghadap perpisahan 2 duta besar asing ke Malaysia di Istana Negara. Berita bertarik 19 Oktober 8 pagi.
Al Sultan Abdullah berkenan menerima kunjungan hormat Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia, Datuk Dr. Mahmud Hussein Said Katan, dan Duta Besar Qatar ke Malaysia, Fahad Mohamed Kafud, dalam 2 sesi menghadap yang berlangsung secara berasingan. Majlis menghadap perpisahan itu diadakan susulan kedua-dua duta besar berkenaan akan menamatkan perkhidmatan mereka di Malaysia pada tahun ini. Mahmud Hussein mula bertugas di Malaysia pada April 2017, manakala Fahad Mohamed akan menamatkan penempatannya pada 4 November ini sejak mula berkhidmat di negara pada 2018. Rupanya ini perkenan Agong. Agong berkenan terima menghadap perpisahan 2 duta besar asing. Rupanya bukan berkenan dengan PRU15. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah berita terkini hari ini daripada Astro Awani dan beberapa artikel yang lain saya ambil khas untuk rakyat Malaysia. Apapun, tidak lama lagi kita akan mengundi. Mengundilah dengan bijaksana. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih lanjut mengenai politik di Malaysia dan semua isu-isu semasa. Terima kasih Malaysia kerana menonton.